Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, hari ini kita akan belajar kemahiran mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Kamu diminta bersedia dengan buku teks muka surat 85 dan buku aktiviti jilid 2 muka surat 10 dan 11. Okey, tanda baca. Apa tu tanda baca? Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Ada beberapa tanda baca yang biasa kita akan jumpa apabila kita baca petikan ataupun teks. Okey, ini tanda noktah ataupun kita sebut titik. Biasa dalam buku teks pun banyak tanda ni. Okey, kemudian ni tanda koma. Okey, ni huruf besar. Okey, ni tanda huruf besar biasa semua orang tahu kan huruf besar. Okey, ni tanda sempang. Kemudian tanda seru. Ini tanda seru. Dia ada titik di bawah ni, tanda seru. Okey, ni tanda soal. Dan ini tanda petik. Untuk hari ini, kita akan belajar 3 contoh tanda baca. Okey, yang pertama, tengok ni, tanda noktah ataupun titik. Okey, noktah ni dia ditulis di akhir ayat. Contoh, ibu saya cantik. Okey, ni di hujung ni merupakan tanda noktah. Okey, biasa kalau kita tulis ayat, cikgu akan pesan, jangan lupa letak tanda noktah ataupun titik. Okey, kemudian tanda koma. Ini merupakan tanda koma. Tanda koma digunakan untuk mengasingkan perkataan. Contoh, ibu saya cantik, baik dan bijak. Dia untuk asingkan perkataan ataupun perkara. Jadi, dia diletakkan koma di tengah. Ini merupakan tanda koma. Okey, kemudian huruf besar. Huruf besar digunakan huruf pertama perkataan dalam ayat ataupun untuk kata nama khas. Contoh, ibu saya cantik. Ibu saya bernama Aisyah. Okey, di sini ni perkataan pertama yang cikgu maksudkan ni, perkataan pertama untuk mula sesuatu ayat. Okey, dia mesti guna huruf besar. Okey, biasa ni dia yang tadi cikgu cakap ni, tanda noktah. Okey, ini dimula balik untuk ayat yang kedua pun mesti huruf besar. Dan Aisyah ni merupakan kata nama khas. Jadi nama orang ataupun nama khas ni mestilah huruf besar. Lihat buku teks muka surat 85, aktiviti mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Tajuk Pondok Malaysia. Okey, kita baca sama-sama ataupun kamu boleh semak. Ada pondok di halaman rumah Jagu. Nama pondok itu Pondok Malaysia. Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Hari kebangsaan hampir tiba. Mereka menghias pondok itu. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Okey, di sini ada beberapa ayat yang tidak diletakkan tanda baca. Jadi, kita kena semak dan letakkan tanda baca yang betul. Okey, kita tengok daripada atas. Ada pondok di rumah Jagu. Okey, di sini dia dah letakkan tanda titik. Okey, kemudian selepas titik untuk mulakan ayat baru kena guna huruf besar. Okey, nama pondok itu Pondok Malaysia. Okey, ini merupakan tanda apa tadi cikgu bagi tahu?
tanda petik. Okey. Kemudian Jagu, itu ada koma. Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Ada titik. Untuk mula ayat, perkataan pertama mesti huruf besar dan dia mula di sedikit ke tengah sebab ini merupakan perenggan. Kita panggil ni perenggan. Hari kebangsaan hampir tiba. Titik ataupun noktah. Mereka menghias pondok itu. Dekat sini mereka menghias pondok itu, Jagu menampal. Jadi ayat ni ada yang tidak kena. Jadi kita kena perlu letak tanda titik. Ni merupakan tanda titik. Selepas titik mestilah huruf besar. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Ada titik ataupun noktah. Kemudian untuk perenggan seterusnya. Dia mula sedikit ke tengah. Dan mesti huruf besar. Mula ayat dan juga kata nama khas iaitu nama orang. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Ada noktah. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Ini pun kena letak simbol apa? Ni ataupun tanda koma. Kemudian Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Kat sini pun kena ada tanda titik. Pondok itu cantik sekarang. Kena ada titik. Selepas titik, untuk mulakan ayat yang baru, mesti letak apa? Mesti letak huruf besar. Selepas titik, mesti mula dengan huruf besar. Cikgu harap kamu dapat ya. Kemudian, tengok buku aktiviti jilid 2. Muka surat 10. Untuk aktiviti hari ini, kamu kena salin ayat dengan tanda baca yang betul. Salin ayat mesti betul dan kemas. Sebelum tu kita tengok tanda baca apa yang sesuai, yang betul. Tengok yang pertama. Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Apa yang kita kena letak? Simbol apa? Kena letak ni, titik. Tanda titik ataupun noktah. Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Ni tanda noktah. Tengok yang kedua. Yang kedua, pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Di hujung ayat. Ini di hujung ayat. Kita kena letak tanda apa? Juga tanda noktah. Pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Salin dengan betul. Kemudian tengok yang ketiga. Murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah. Ini kita kena letak simbol apa? Tadi cikgu bagi tahu dah tanda apa untuk mengasingkan sesuatu perkara. Jadi kita kena letak tanda koma. Sini kita kena letak tanda koma. Lepas tu di akhir ayat, akhir ayat kena letak tanda noktah. Jadi jawapannya murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin. Ini tanda koma, kemudian bendera dan keratan majalah. Ini tanda noktah. Tengok nombor 4. Mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Di sini pun kita kena letak di tengah ayat untuk mengasingkan sesuatu perkara, letak tanda koma.
Dan di hujung ayat kena letak tanda noktah. Okey. Mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Okey, ni di hujung dia ada tanda noktah. Okey, yang kelima. Setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Apa ni? Ya, kita dah buat banyak kali tadi kan? Mesti kamu dah tahu. Setelah dihias, okey, tanda koma, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Okey. Jadi, kamu kena tulis jawapan dengan kemas dan betul. Untuk aktiviti kedua hari ini, kamu diminta buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 11. Okay, aktiviti dia, tulis semula cerita di bawah dengan tanda baca yang betul. Okay, tadi kita buat tulis ayat. Tapi yang ini tulis cerita. Okay. Tengok gambar, ada dua orang sangat teruja dan gembira melihat basikal yang telah dihias dengan cantik. Okay, kita baca sama-sama. Hari kebangsaan hampir tiba. Normi dan Abang Norman menghias basikal. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Normi mengambil jalur gemilang, bunga raya dan tali. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Okey, pada cerita ni, kamu kena letakkan tanda baca yang betul. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Hari kebangsaan hampir tiba. Okay, di sini dia dah ada tanda baca iaitu noktah, tanda noktah. Okay, Normi dan Abang Norman menghias basikal. Okay, di sini juga telah diletakkan tanda noktah. Okay, selepas noktah, tadi cikgu dah bagi tahu untuk mulakan ayat yang baru, perkataan pertama mestilah huruf besar. Okey. Jadi kena tulis huruf besar. Okey, dia mahu basikalnya nampak cantik. Okey, kemudian untuk mulakan perenggan yang baru mesti dimulakan dengan ketengahkan sedikit ni Okey. Kamu mesti ketengahkan sedikit. Okey, ni sama Normi mengambil jalur gemilang, bunga raya dan tali. Okey, ni kena letak tanda koma. Okey, sebab dia tanda koma ni untuk mengasingkan perkataan ataupun perkara lah. Okey, jalur gemilang, bunga raya dan tali. Okey, kat sini ada tanda noktah. Okey, kemudian sambung. Okey, untuk mulakan ayat baru, mesti mula dengan huruf besar. Okey, dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Okey, kena letak tanda noktah juga. Okey, kemudian jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Okey, kemudian sambung lagi. Untuk perenggan baru pun sama, mesti mula ketengahkan sedikit. Okey. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Okey, dekat sini pun kamu kena letak tanda noktah. Okey, cikgu dah kongsikan jawapan. Okey, jadi kamu kena tulis dengan betul dan letakkan tanda baca yang betul. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Menulis huruf dengan betul. Okey, ini cikgu ada nak buat sedikit teguran berdasarkan latihan sebelum ini yang telah kamu hantar pada cikgu. Cikgu dapati ramai yang menulis huruf
dengan salah. Okey, terutamanya huruf yang ada, ni contoh dia, ekor. Maksud cikgu apa? Ni yang ekor di bawah. Contoh ni huruf G ya. G ni ekor di bawah. Jadi kamu tak boleh tulislah sama dengan huruf yang lain. Jadi dia ekor di bawah, kena tulis ekor di bawah. Okey, kemudian ada lagi beberapa huruf lain. Ni contoh dia K. K besar dan K kecil. Okey, ini kalau K besar dia macam ni. Dan K kecil seperti cikgu pasti sebelum ini kamu pun telah belajar kan huruf kecil dan huruf besar. Okey, dan satu lagi yang ramai sangat yang buat salah. Okey, huruf P. P besar dan P kecil. Kena bezakan. Kalau P besar, dia di atas garisan. Okey, kalau P kecil, ekor dia di bawah garisan. Okey, sama juga dengan huruf-huruf yang lain. Jadi, cikgu harap untuk kali ini kamu dapat tulis dengan perkataan yang betul. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi. Sekian, terima kasih.